Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini cikgu akan sambung topik masa dan waktu untuk tahun 6. Okey. Di sini hari ini cikgu akan ajar awak untuk kira tempoh masa. Okey, tempoh masa kita ada dalam bentuk jam, hari, bulan dan tahun. Okey, cikgu akan mulakan dengan contoh yang pertama untuk jam. Okey, contoh jam kita nak cari tempoh. Tempoh antara pukul 7 pagi hingga 1.30 petang. Okey, macam mana cikgu nak kira tempoh? Maksud dia, kita akan buat garis. Okey, kat sini bermula, di sini tamat dan tempoh berada di tengah. Okey, mula 7 pagi, berakhir 1.30 petang. Okey, tempoh. So, kita nak tahu yang tengah, ambil yang depan, tolak yang belakang. Tempoh sama dengan 1.30. Macam mana kita nak tolak? Tengok cikgu buat. Cikgu akan buat tahun, cikgu akan buat jam dan cikgu akan buat minit. Okey. Sebelum tu, tukarkan dulu jadi sistem 24 jam. Kenapa? Supaya awak tak tertukar. Nanti bila awak nak tolak, awak tak boleh nak tolak contoh pukul 3 petang nak tolak 9 pagi. Awak tak boleh nak tolak sebab nombor kecil tolak nombor besar. So kita tukarkan sistem 24 jam, dia akan jadi pukul 1.30 akan jadi pukul 13.30 dan 7 pagi dia akan jadi sifar 7 sifar. Jadi kita akan tolak jam 13.30 tolak 7 sifar tolak 30, 13 tolak 7 6. Okey, so jawapan dia ialah bila kita cerita pasal tempoh dia akan jadi 6 jam 30 minit. Okey. Ini contoh yang pertama. Seterusnya cikgu akan pergi pada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, sebagai contoh cikgu kata okey, kita bergerak bas daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Okey. Waktu bertolak bas daripada Kota Baru tidak dinyatakan, tetapi tiba di Kuala Lumpur pada pukul 3 petang. Okey. Diberi tempoh perjalanan adalah bersamaan dengan 7 jam. Okey, jadi pukul berapa bas ini bertolak daripada Kota Baru? Pukul berapa bas bertolak daripada Kota Baru? Okey, macam cikgu cakap macam ni, bertolak, okey, tiba. Okey, tempoh di tengah. Tempoh di tengah, okey, sama dengan berapa? Tempoh dia bertolak. Dia tak tanya bertolak pukul berapa? Tiba pukul 3 petang. Jadi pukul 3 petang, kita buat pukul 3 petang. Okey, tempoh perjalanan dia adalah 7 jam. Waktu bertolak kita tak tahu. Jadi sekarang jika awak nak tahu di belakang, okey, apa yang awak kena buat ialah kita kena ambil yang tiba tolak yang belakang. Sebab cikgu nak tahu ke belakang. Jadi bila nak tahu di belakang, ambil yang ini tolak yang ini. Jadi tukarkan pada sistem 24 jam. Pukul 3 petang bersamaan dengan pukul 12, 13, 14, pukul 15. Okey. Okey, pukul 15. Okey. So sekarang kita akan buat jam, minit. Okey. Jam 15, sifar. So ke belakang kita kena tolak 7 jam. Sebab dia kata tempoh perjalanan 7 jam. Kenapa cikgu tolak? Cikgu nak tahu waktu di belakang, waktu sebelum. Okey, minit sifar 7. Okey, pukul 8. Okey, adakah kita akan tulis 8 jam? Tidak, salah sama sekali. Kita akan buat pukul 8 pagi. Kenapa? Sebab soalan bertanya pukul berapa dia tiba. Soalan ini bertanya tempoh. Bila bertanya tempoh, kita letak jam dengan minit. Tetapi bila tanya pada pukul berapa tiba, kita akan jadi pukul 8.A.M. Bermaksud pukul 8 pagi. Bas bertolak dari Kota Baru. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh yang ketiga. Okey, di mana contoh yang ketiga? Okey, contoh main bola
pukul 8 pagi. Rehat 1 jam. Okey. Main bola pukul 8 pagi selama 2 jam. Rehat 1 jam, lepas tu sambung lagi main bola 1 jam. Okey, soalan dia ialah pada pukul berapa tamat bermain bola. Okey, jadi kita akan buat macam ni. Mula 8 pagi, betul? Main selama 3 jam. 8 pagi, main 3 jam. Lepas tu, rehat lagi. Main 2 jam. Rehat 1 jam. Okey, sambung lagi main bola 1 jam. Okey, pukul berapa tamat? Dia tanya yang akhir sekali tamat pukul berapa. Bersamaan dengan, macam mana nak buat? 8 pagi, 2, sejam, 4 jam. Jadi 8 tambah 4 jam. So, 12.5 hari. Boleh setakat ni? Okey. Seterusnya, cikgu akan sambung. Kita akan terus pada, ini cikgu buat untuk jam. Seterusnya, cikgu akan buat untuk hari. Okey, untuk hari, sebagai contoh hari cikgu nak tunjuk. Contoh, awak lahir pada 1 Oktober 8 pagi. Ada baby lain pula, contoh baby Mukhlis lahir pada 1 Oktober pukul 10 pagi. Terusnya ada lagi baby lain lahir Oktober pada pukul 8 malam. Cuba tengok. Yang ini lahir pada pagi pukul 8, 10 pagi, 8 malam pada tarikh yang sama. Tetapi masa berbeza. Ini dah dikira 1 hari. Ini dah dikira 1 hari. Ini pun dah dikira 1 hari. Walaupun masa berbeza. Okey. Seterusnya. Okey. Cikgu nak tunjuk contoh. Macam mana nak kira tempoh untuk hari. Okey, bagi contoh pertama. Tarikh contoh cikgu ambil daripada 4 Mac hingga 28 Mac. Okey, macam ni cikgu kira, senang saja. 28 tolak 4. 4, 24. Adakah ni jawapan dia? Tidak. Cikgu akan tambah 1 hari. Dia akan jadi 25 hari. Okey, kenapa cikgu kata kena tambah 1 hari lagi? Sebab hari kita tak bermula dengan sifar. Kita bermula dengan 1. Pengiraan dia bermula dengan 1. Jadi, kita ada ekstra lebih 1 hari. Okey? Okey, sekarang cikgu cuba tunjuk lagi. Okey. Okey, contoh 2. Cikgu ambil 4 Mac juga hingga Mac. Cikgu ambil 5 April. Okey, macam ni cikgu nak kira bilangan hari dia. Okey, cikgu akan buat macam ni. Cikgu ambil Mac, cikgu ambil April. Okey, mula 4 tamat 5 April. Tapi April datangnya 1 dulu, betul? Okey, sekarang Mac berapa hari? Hari last Mac. Januari, Februari, Mac. Mac berada pada yang atas 31. Jadi tengok cikgu kira. Okey. 31 tolak 4. Tambah 1 hari. Kat sini 5 tolak 1 sama dengan 4. Tambah 1 juga. Jawapan dia 5. Jadi yang ni 28. Jumlah hari 28 tambah 5. 33 hari.
Okey, kat sini kita perlu tambah hari lagi? Tak perlu sebab di sini dah tambah, kat sini dah tambah. Okey, cikgu nak bagi tips untuk kira cepat. Untuk contoh bermula dengan 1 hari bulan hingga 5, kita tak perlu nak kira dah macam ni. Terus ambil 5 letak. Terus dapat dan terus tambah. Yang ini tak boleh sebab bermula dengan 4. So kena kira juga dan tambah 1. Okey, cikgu akan terangkan lagi. Maybe awak tak berapa faham kenapa kena tambah. Contoh kenapa kena tambah 1. Contoh cikgu ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, cikgu kata contoh kira contoh Isnin 3 hari bulan, 4, 5, 6. Okey, kita kata tempoh ni bulan Mac contoh bulan Mac. Okey, tempoh daripada 5 hingga 3. Okey, 3 Mac hingga 5 Mac berapa hari? So contoh awak ambil 5 tolak 3, jawapan dia 2 hari, betul? Awak akan ambil macam ni kan? Tetapi cuba tengok kat sini. Sini cikgu kata 3 hingga 5. 1 hari, 2 hari, 3 hari. So sekarang kita kena tambah lagi 1 hari menjadikan dia 3 hari, bukan 2 hari. Okey, sebab kita kira ni dah kira 1. Kita bukan kira 3 hingga 4 1 hari. Bukan, ini salah. Okey, kita kena kira ni 1 hari, 2 hari, 3 hari. So terus dapat 3 hari. Jelas Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk lagi contoh untuk hari supaya awak faham. Okey, sebagai contoh cikgu ambil 31 Ogos hingga 16 September. Okey, ini adalah contoh di dalam buku teks muka surat yang ni. Yang cikgu tunjuk. Okey, yang ini. Cikgu ambil contoh nombor 2. Contoh 2. Muka surat 94. Okey, kenapa cikgu nak tunjukkan contoh ni? Okey, tengok betul-betul. Okey. Kat sini cikgu nak ajar macam mana baca kita akan cuba baca kalender. Okey. Okey, sekarang dia kata hari Rabu minggu kelima bulan Ogos, hari kebangsaan, hari Rabu. Tengok Ogos, minggu kelima. Ogos bermula kat sini. So, kalau Ogos ini bermula 1, ini minggu pertama. Ini minggu kedua. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Kelima, hari Rabu. Hari Rabu, kelima. 31 Ogos. 31 Ogos. Dan hari Malaysia disambut hari Jumaat, minggu ketiga. Jumaat, minggu ketiga. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Hari Jumaat, 16 hari bulan. 16 September. Jadi dia kata berapakah tempoh di antara kedua-dua peristiwa tersebut. Berapakah tempoh? Tempoh. Okey, bermaksud berapa tempoh antara dua. Tengok cikgu buat. Cikgu akan buat sini. Sini Ogos. Dan sini adalah September. September, Ogos. Ogos 31. Selepas 31 ada 32? Tak ada. Terus masuk 1 September hingga 16 September. So, ini dah 1 hari. Ini cikgu ajar tadi untuk shortcut. Kalau 1 dengan 5 tak perlu kira. Sebab jawapan dia tetap akan sama. So, ambil. Jadi, jumlah hari dia ialah jumlah hari bersamaan dengan 16 tambah 1 hari. Bukan 31 1 hari. Menjadikan dia 17 hari. Tapi soalan bertanya, dia nak dalam minggu dan hari. So, jawapan dalam minggu dan hari, 1 minggu, 7 hari. 2 minggu, 14 hari. Kita ada 17. 17 tolak 14, baki 3 hari. So, jawapan dia ialah 2 minggu, 3 hari. Okey, jelas untuk hari. Okey. Terusnya, cikgu akan masuk pula pada bulan. Okey. Seterusnya, cikgu akan pergi pada contoh bulan. Okey, kita akan masuk pada pengiraan bulan. Okey, tengok cikgu buat untuk kira tempoh bulan. Okey, macam mana kita nak kira? Cikgu akan bagi contoh. Okey,
Pertama sekali bulan, cikgu nak terangkan. Contoh 1 Januari hingga 1 Februari. Ini 1 bulan. Betul? Salah. Yang betul adalah 1 Januari. 31 Januari adalah 1 bulan. Okay, so ini betul. Okay. Nampak? Okay. 1 hari sebelum. Okay. Cikgu tukar lagi contoh cikgu. Cikgu ambil 4 Mei hingga 4 selepas Mei Jun. Okay. Adakah ini 1 bulan? Tidak. Salah. Okay. Macam mana 1 bulan? 4 Mei 1 hari sebelum. Jadi 3 Jun. Ini adalah 1 bulan. Okey. Betul? Okey. Okey, contoh lagi. Cikgu tunjuk. Contoh 10 September. Cikgu nak 2 bulan contoh. Cikgu nak 2 bulan. Okey. Macam ni nak buat? 10 September, Oktober. Tengok cikgu buat. Oktober, November. Okey. So, tengok cikgu buat 10. Sehari sebelum 10 adalah 9. Okey, sini 10 balik. Sini 9. 10, 9, 10, 9. September, Oktober, November. Sambung. So, ini 1 bulan. Ini 1 bulan. Jumlah kedua-duanya adalah 2 bulan. Okey, jelas setakat ni? Okey, jadi kita akan pergi pada contoh yang pertama. Okey, tengok cikgu buat. Cikgu nak bulan. Cikgu kata, cikgu ambil 4 Mac. Contoh cikgu ambil 4 Mac hingga 3 April. Okey, kira bilangan bulan dan hari. Okey, soalan dia kira bulan dan hari. Okey, tengok cikgu buat. Tengok cikgu buat. Cikgu ambil Mac dan cikgu ambil April. Okey. Okey, sebagai contoh, Mac cikgu mula 4 Mac berakhir 3 April. Okey. Okey, 4 Mac. Okey, Mac berakhir Januari, Februari, Mac akan berakhir 31. April selepas 31 adalah 1 April. Okey, hingga 3 April. Okey, so sekarang dia nak tanya bulan dan hari. Jadi kita akan buat macam cikgu buat tadi, 4 Mac hingga April. April berapa? 3 April, betul? Okey, ini adalah 1 bulan. Okey, betul? Jelas setakat ni? Okey, so tak ada wujud hari kat sini. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil contoh yang seterusnya. Cikgu ambil tarikh yang sama, cikgu extend sikit ke depan. 4 Mac hingga 10 April. Okey, tengok cikgu buat. Cikgu kira. Okey. Okey, 4 Mac, 10 April. 4 Mac seterusnya akan jadi bulan April. Sehari sebelum adalah 3 April. So, 3 April. Selepas 3, 4 April balik. 4 April hingga 10 April. Okey. Kat sini ada berapa hari? 10 tolak 4, 6 tambah 1, 7 hari. Jadi jawapan dia ini adalah 1 bulan. Okey. So jawapan dia akan jadi 1 bulan 7 hari. Jelas setakat ni? Okey. Cikgu akan ambil contoh pada muka surat seterusnya. Okey. Contoh pada ini contoh umur. Contoh, Abu lahir pada 21 Mac 1998. Adik lahir, tarikh dia kita tak tahu, tapi dia kata beza umur adik dan Abu
ialah 9 tahun 8 bulan 9 hari. Okey, apa kita kena buat kat sini? Okey. Okey, sekarang kita kena buat apa? Ini cikgu bagi contoh untuk tarikh lahir. So, ini sekarang cikgu dah masuk pada contoh kira tahun untuk kira tempoh untuk tahun. Tapi kat sini dia ada sekali, semua sekaligus. Tahun, bulan dan hari. Okey, tengok cikgu buat contoh ni seterusnya. Okey, apa kita kena buat? Dia kata Abu lahir, adik lahir seterusnya. Okey, cikgu nak tanya, adik tu lagi muda ke lagi tua daripada Abu? Mestilah lagi muda. Dan umur dia mesti lagi tahun dia ke depan, bukan tahun dia ke belakang. Kalau tahun dia ke belakang, maknanya dia lagi tua. Jadi bila tahun ke depan, adik dia lagi muda, kena tambah. Kalau lagi ke belakang, lagi tua, kena tolak. Jadi sekarang cikgu letak Abu dulu. Cikgu letak tahun, okey, bulan dan hari. Okey, kenapa cikgu letak tahun kat depan, bulan di tengah, hari di belakang? Sebab tahun dia boleh bagi pinjam pada bulan. Hari tak boleh bagi pinjam pada bulan. Bulan tak boleh pinjam bagi pada tahun. Okey, so kita letak yang paling besar. So, tahun Abu lahir 1998, bulan 3, tarikh dia 21 Mac. Okey, adik lahir 9 tahun selepas itu. Selepas tambah 9 tahun selepas itu, 8 bulan 9 hari. Okey, cikgu tambah 9, 21 akan jadi 30. 8, 9, 10, 11, 16, 17, 9, 10, 2007. Okey, so dia akan jadi pada tahun, sekejap Okey, so adik lahir pada 30 November tahun 2007. Ini adalah tarikh lahir adik. Okey, jelas setakat ni? Okey. So, setakat ni cikgu dah bagi tunjuk contoh pada kesemuanya. Jadi, cikgu harap anak murid cikgu boleh buatlah latihan dalam muka surat. Dalam muka surat yang ini, muka surat 109. Okey, sampai di sini saja. 109 sampai soalan nombor A hingga E sahaja. A hingga E sahaja. Sampai sini saja kelas cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab soalan.